Persoalan dan keraguan yang paling besar tentang MySejahtera Trace ni adalah berkaitan dengan isu privacy dan security. Data-data yang dikumpulkan dan disimpan ni semua encrypted ataupun tidak. Buatnya ada orang curi smartphone kita. Untuk mengaktifkan ciri MySejahtera Trace ni, bagi pengguna iPhone hanya perlu aktifkan Bluetooth saja. Tapi untuk pengguna Android pula, kena aktifkan juga lokasi pada smartphone korang. Dan bila ciri ini dipasang sepanjang masa dan data daripada kedua-dua ciri ini dikumpulkan oleh aplikasi MySejahtera, maksudnya kerajaan akan trace setiap aktiviti dan pergerakan kita ke? Tak ada privacy lah macam ni kan? Selain dari itu, banyak lagi persoalan tentang ciri terbaru MySejahtera ni yang perlu dibincangkan. Jom tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum guys, aku Syah Ibrahim. Kalau korang first time tengok video aku, subscribe YouTube channel aku ni. Kat sini aku banyak kongsikan tips, tutorial dan pelbagai lagi info serta perbincangan tentang dunia teknologi dan gadget. Subscribe juga Telegram channel aku, Syah Ibrahim Tech and Gadget. Link aku ada letak dekat description dan dekat komen kat bawah. Ok guys, baru-baru ni KKM ada melancarkan ciri terbaru dalam aplikasi MySejahtera yang dipanggil sebagai MySejahtera Trace. Ciri ini diperkenalkan bagi menggantikan ciri checkout dengan cara mengesan smartphone milik orang lain di sekeliling kita dan mendapatkan data sama ada kita pernah berinteraksi atau tidak dengan pesakit COVID-19. Sistem ni sebenarnya dah ada diguna di luar negara. Contoh macam di Singapura, ia dipanggil sebagai Trace Together. Tapi itulah, masih banyak persoalan yang tak dijawab dan kurang jelas serta meragukan sebenarnya tentang MySejahtera Trace ni. Ok, sebelum tu kita kena tahu dulu macam mana MySejahtera Trace ni berfungsi. MySejahtera Trace ni hanya berfungsi dan kumpul maklumat antara smartphone yang sama-sama telah mengaktifkan MySejahtera Trace ni. Contohlah kan, ini phone korang, ini phone kawan korang. Bila korang pergi makan sama-sama, korang aktifkan MySejahtera Trace, kawan korang tak aktifkan. So tak ada interaksi, maka tak ada maklumat yang dikumpulkan. Kalau dua-dua dah aktifkan MySejahtera Trace, baru phone korang akan simpan maklumat yang korang pernah berada berdekatan dengan kawan korang tu. Macam maklumat identiti dia, anggaran jarak, kedudukan korang dan berapa lama interaksi itu berlaku. Begitu juga dengan MySejahtera Trace, kawan korang juga pun akan simpan maklumat yang sama tentang korang. Tapi maklumat ni tak akan terus dihantar ke KKM lah. Ia hanya akan dihantar kalau contohnya lepas beberapa hari kawan korang tu disahkan positif COVID-19. So data interaksi korang yang disimpan dalam MySejahtera kawan korang tu barulah akan dihantar ke KKM. Termasuklah data interaksi orang lain yang ada aktifkan MySejahtera Trace masa jumpa dengan kawan korang yang positif tu. Dan satu lagi, korang kena tahu, MySejahtera akan minta kebenaran dulu daripada kawan korang untuk upload data tu ke data center KKM. Kalau kawan korang benarkan, barulah data tu akan dihantar. Dan kalau tak dibenarkan, maka data tu akan kekal dalam MySejahtera kawan korang sahaja dan akan dipadamkan secara automatik selepas 14 hari. Banyak mana data yang dihantar ke KKM? Okey, data yang dihantar ini hanyalah data 14 hari ke belakang saja selepas seseorang tu disahkan positif COVID-19. Contoh hari ni korang disahkan positif lah kan. So semua maklumat interaksi MySejahtera Trace korang dalam masa 14 hari ke belakang, maksudnya maklumat semua orang yang korang ada jumpa dalam 14 hari itu akan dihantar ke KKM selepas mendapat persetujuan daripada korang. Itu pun kalau semua orang yang korang jumpa dalam 14 hari itu aktifkan MySejahtera Trace diorang. Kalau ada yang jumpa korang dalam 14 hari itu tak aktifkan MySejahtera Trace diorang, tak adalah data dia akan dihantar ke KKM. Okey, faham. Untuk yang dah disahkan positif COVID-19, data interaksi MySejahtera Trace dia akan dihantar ke KKM. Faham. Tapi macam mana pula dengan orang yang ada interaksi dengan dia tu? Macam ni lah. Contohnya kan, korang ada interaksi dengan MySejahtera Trace dengan orang yang disahkan positif COVID-19. KKM akan memaklumkan melalui MySejahtera kepada korang sama ada korang ni dikira sebagai kontak rapat ataupun kontak casual. Korang akan jadi kontak rapat. Mungkinlah kalau MySejahtera Trace korang tu detect korang pernah berinteraksi untuk tempoh masa yang lama dan jarak yang dekat, sangat dekat dengan orang yang positif COVID tu. Korang mungkin diarahkan untuk buat self-assessment, mungkin juga dapat arahan kuarantin. Atau kalau korang ni berinteraksi sekejap sangat kan, mungkin korang hanya dia akan kategorikan sebagai kontak casual dan diarahkan untuk buat self-assessment saja dalam MySejahtera korang. Kalau dah kena on Bluetooth sepanjang masa, ciri MySejahtera Trace ni kuat makan bateri tak? Ok, menurut FAQ yang disediakan oleh KKM, sistem MySejahtera Trace ni menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy yang mana menggunakan kuasa bateri pada tahap yang sangat minimum dan penghantaran data juga adalah secara berkala saja, tidak macam korang guna wireless earphone tu. Cumanya untuk pengguna iPhone okey lah kan, tapi untuk pengguna Android ni lepas aku try, tetap kena on location juga sepanjang masa baru boleh aktifkan MySejahtera Trace ni.
Tak kuat ke makan bateri kan kalau macam tu on location sepanjang masa? Persoalan ni masih belum dijawab dalam mana-mana kenyataan oleh KKM. Bila kena on location sepanjang masa ni, MySejahtera Trace akan detect juga ke kat mana kita berada? So kerajaan dapat tahulah kita berada kat mana-mana pun? Jawapannya tidak. MySejahtera Trace tidak mengumpul data geolokasi kita. MySejahtera hanya dapat tahu kat mana kita lauti berdasarkan check-in kita sahaja, bukan real time lokasi kita. Data-data ni semua tidak dikumpulkan dan tidak dihantar secara automatik kepada KKM walaupun Bluetooth dipasang sepanjang masa. Sebab dia sama macam kita dengar radio tau, tetapi DJ radio tak dapat dengar kita pun. MySejahtera kita pun tidak berinteraksi dan berhubung secara dua hala sepanjang masa dengan data center KKM. Macam aku explain tadi, data hanya akan dihantar bila kita benarkan saja. MySejahtera akan minta kebenaran daripada kita dahulu sebelum upload data kepada data center KKM. Tapi ada juga persoalan dari para pengguna yang menyatakan dia tak keluar rumah pun, tapi MySejahtera Trace dia tetap detect beberapa interaksi tau. Sedangkan dalam rumah tu, baru dia je yang dah aktifkan MySejahtera Trace ni. Kawan aku pun sama juga tau. Dia aktifkan MySejahtera Trace, lepas tu bawa kereta pergi kerja, alih-alih tengok ada beberapa interaksi juga. So macam mana tu? Okey, sebenarnya interaksi tetap boleh berlaku dengan MySejahtera Trace jiran-jiran kita bila diaktifkan lah. Dengan orang dalam kereta ataupun motor di sebelah masyarakat traffic light contohnya, tetap boleh berlaku interaksi. Sebab Bluetooth signal ni boleh kesan sehingga dalam lingkungan 10 meter daripada mana kita berada. Jadi tak perlu risau kalau nampak banyak interaksi. Apa-apa pun status korang, MySejahtera akan maklumkan. Persoalan dan keraguan yang paling besar tentang MySejahtera Trace ni adalah berkaitan dengan isu privacy dan security. Data-data yang dikumpulkan dan disimpan ni semua encrypted ataupun tidak. Buatnya ada orang curi smartphone kita, atau contohnya scammer sengajalah kan on MySejahtera Trace dia, lepas tu dia pergilah meraya-raya orang kat tempat-tempat yang ada ramai orang setiap hari dalam masa beberapa hari lah contohnya. Berapa banyak data MySejahtera Trace orang lain yang ada interaksi dengan MySejahtera Trace dia akan terkumpul dan disimpan dalam MySejahtera dia. Lepas tu dia bawa aje pergi jumpa mana-mana hacker, extract semua data tu. Dah tak pasal-pasal data beratus beribu orang dicuri dan mungkin disalahguna. Selain identiti, jarak interaksi dan berapa lama interaksi, KKM pun tak ada bagi tahu data apa lagi yang dikumpul. Buatnya semua data peribadi dalam MySejahtera kita tu pun dikumpul masa interaksi tu. Macam mana? Sebab alamat, nombor telefon dan nombor IC kita pun ada dalam MySejahtera kita kan? Tak bahaya ke? Perkara-perkara macam ni sebenarnya yang perlu diambil berat bila melibatkan pengumpulan data pengguna, terutamanya rakyat, secara automatik melalui sistem macam ni. Isu ni bukan isu kecil tau. KKM perlu jelaskan isu ni dengan lebih terperinci dan lebih telus lagi berkenaan dengan ciri MySejahtera Trace ni. Barulah boleh benar-benar meyakinkan rakyat untuk menggunakan sistem ni. Bagi aku sendirilah kan, sistem ni sebenarnya bagus. Tapi macam aku cakap tadi lah, isu privacy dan security tu fokus dan perkasakan betul-betul. Selain daripada penjelasan aku ni, korang juga boleh baca rantaian tweet daripada Dr. Manesh Appanan ni. Dia ada jawab beberapa persoalan juga pasal MySejahtera Trace ni. Beliau ni sebenarnya adalah Head of Data di CPRC Putrajaya. Link tweet dia aku ada letak dekat description. Link FAQ MySejahtera Trace yang disediakan oleh KKM pun aku ada letak dekat description untuk rujukan korang. Kalau korang ada apa-apa soalan lagi nak tanya, nak highlight isu ataupun nak kongsi pendapat berkenaan dengan MySejahtera Trace ni, komen je dekat bawah, dekat ruangan komen, ok? So sampai sini saja dulu perkongsian aku. Jumpa lagi di video akan datang. Jaga diri, jaga jarak, pakai mask, rajin-rajin sanitasi. Jumpa lagi di video akan datang. Moga kita semua dilindungi. Bye.